Baiklah, kita tahu COVID-19 telah melanda seluruh dunia dan negara yang paling teruk terjejas melalui angka kematian dan juga kes-kes positif adalah di Amerika Syarikat. Dan untuk mendapatkan perkembangan terkini berkaitan dengan COVID-19 di Amerika Syarikat, kita akan mengetahui sama ada kebajikan pelajar Malaysia di Amerika Syarikat itu terjaga ataupun tidak, dan kita nak dapatkan situasi semasa keadaan mereka di sana. Dan kita bersama dengan Anis Antasha Abdul Jamal, pelajar Malaysia yang berada di Amerika Syarikat. Assalamualaikum Anis. Waalaikumsalam. Anis, kalau boleh Anis kongsikan sekarang ni bagaimana keadaan Anis dan juga rakan-rakan pelajar Malaysia di sana, apa situasinya di Amerika Syarikat sekarang ni? Okey, seperti mana yang kita tahu, sekarang ni terdapat lebih daripada 1 juta kes positif COVID-19 yang berlaku di Amerika dan lebih daripada 57,000 kes kematian yang tercatat setakat ini. Dan antara penyumbang terbesar yang menyumbang kepada angka-angka tersebut datang daripada negeri seperti di New York yang mencatatkan sebanyak 290,000 kes positif dan di New Jersey yang mencatatkan sebanyak 113,000 kes positif. Dan jika bertanyakan tentang situasi dan keadaan di sini, terdapat perintah kawalan pergerakan yang berlaku, tetapi perintah kawalan pergerakan yang berlaku di sini adalah berbeza mengikut negeri masing-masing, di mana setiap negeri mempunyai pihak berkuasa yang lain. Jadi perintah kawalan pergerakan juga berbeza mengikut setiap negeri. Jadi untuk berkongsi mengikut sudut tempat saya berada sekarang ini, iaitu di Minnesota, yang mencatatkan lebih 4,000 kes positif COVID-19 di sini. Apa yang saya boleh katakan, keadaan masih lagi terkawal dan selamat. Penduduk setempat di sini juga mereka kebanyakannya rata-rata mengamalkan dan mematuhi perintah yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa, iaitu duduk rumah dan membuat penjarakan sosial. Dalam masa yang sama, sekolah, universiti dan pejabat ditutup, restoran masih dibuka tetapi hanya menerima tempahan penghantaran, dan bank, pejabat pos dan juga pasaraya masih beroperasi tetapi memendekkan waktu perkhidmatan, di mana saya kira lebih kurang sama seperti mana situasi di Malaysia. Cuma apa yang berbeza di sini ialah kami dibenarkan untuk keluar beriadah, seperti berjogging, berbasikal dan membawa haiwan peliharaan untuk bersia-sia, tetapi bersyarat iaitu ianya hanyalah boleh dilakukan secara bersendirian supaya ada penjarakan sosial. Jadi saya kira ini sangat berbeza dengan konsep perintah kawalan pergerakan di Malaysia. Anis, dalam masa yang sama juga kita nak tahu bagaimana pelajar di sana seperti Anis melakukan proses pembelajaran itu. Adakah diadakan dalam talian itu sendiri? Dan satu lagi, kita telah pun memasuki bulan Ramadan. Jadi bagaimana keadaan berpuasa dapatkan ketika fikir perintah lockdown dan sebagainya itu? Adakah sukar untuk mendapatkan bekalan-bekalan makanan? Dan mungkin Anis ada mesej-mesej tertentu untuk disampaikan kepada keluarga Anis yang berada di Malaysia, Anis? Okey, oleh kerana universiti dan sekolah ditutup, jadi segala proses pembelajaran telah dipindahkan ke atas talian, iaitu secara online. Jadi kami pelajar telah meneruskan pembelajaran seperti biasa. Kami menghadirkan diri ke kelas secara online di rumah masing-masing dan menyempurnakan tugasan assignment yang telah diberikan, dan alhamdulillah setakat ini apa yang saya tahu, tiada sebarang masalah ataupun laporan berkenaan dengan kes wabak COVID-19 yang berlaku dalam kalangan pelajar yang menuntut di universiti sama seperti saya. Saya yakin semua pelajar Malaysia di sini sangat mengambil berat dan
mematuhi segala perintah kawalan pergerakan yang dikeluarkan oleh pihak yang berkuasa berbanding daripada penduduk tempatan di sini sendiri. Bagi bekalan makanan pula, saya rasa tiada masalah. Memang pada mulanya ada panic buying yang berlaku, tetapi setakat ini keadaan semakin senang dan semua bekalan ada. Cumanya masalah kami yang membimbangkan ialah kami tidak ada medical supply seperti topeng muka, mask. So ianya membimbangkan kami untuk lebih terutamanya jika kami ingin keluar membeli keperluan asas, kami tak ada pencegahan utama untuk mengelakkan diri daripada risiko wabak COVID-19 ni. Dan jika bertanyakan tentang Ramadan kali ini, secara jujurnya bagi saya yang duduk bersendirian, ianya sangat terkesan kepada saya kerana berbuka berseorangan, tetapi ini bukannya menjadi satu alasan kepada saya untuk tidak bersyukur, kerana saya bersyukur saya mempunyai ibu bapa, keluarga, rakan-rakan yang sentiasa mengambil berat terhadap saya, kesihatan mental dan fizikal saya. Okey, baiklah, terima kasih banyak Anis atas perkembangan dan juga catatan itu tadi mengenai perkembangan pelajar di Amerika Syarikat, terutamanya anda berada di sana. Kita harapkan semua pelajar di Malaysia berada dalam keadaan baik-baik saja di Amerika, jaga diri dan sebagainya.